أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sidang penonton, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan ruang untuk bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Turki yang sedang diuji dengan pelbagai ujian kehidupan, gempa bumi yang meragut hampir 5,000 nyawa. Dan angka itu semakin lama semakin meningkat kerana penemuan demi penemuan telah dilakukan. Dan kita berdoa agar ujian yang berat ini diberikan kemudahan kepada mereka. Dan kita semua berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita tidak diuji dengan ujian yang kita tak mampu tanggung. Ya, sesungguhnya ujian yang sedang mereka lalui ini adalah ujian yang sangat berat. Bagaimana anak yang disayangi akhirnya hilang depan mata. Ibu ayah yang dirindui hilang daripada radar matanya. Jadi semuanya ini adalah ujian yang perlu kita tempuh. Ya, sebagai seorang manusia, ada ujian yang memang kita kena tempuh. Antaranya adalah ujian bencana ataupun ujian kematian, ujian kehilangan. Dan semua ujian yang Allah Ta'ala datangkan dalam hidup kita ni tuan-tuan perempuan, itu adalah tanda Allah sayang pada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji para Nabi, tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang pada mereka. Maka siapalah kita dengan meminta cinta Allah, minta sayang Allah, tetapi tidak mahu diuji. Maka berhadapanlah dengan ujian itu dengan tenang, datanglah ia kekuatan daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji manusia tanda dia sayang. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A,
Seremban Selatan, ya, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook surau, dan sebarang sumbangan boleh sama-sama kita menyumbang kepada tabung surau Bank Islam 05012010053038. Selamat datang pada sahabat-sahabat Facebook, kepada Kak Lin Mazlin, kepada Makcik Atikah Tukimin daripada Melaka, masya-Allah. Terima kasih di atas kehadiran. Kepada semua yang hadir, yang sedang menonton daripada rumah masing-masing, ataupun mungkin ada yang nak pergi kerja, ada yang telah pun bersedia untuk pergi ke sekolah dan sebagainya, kita doakan kebaikan kepada semua berpanjangan, Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan, bulan Rejab bulan untuk tingkatkan ibadah. Bulan Rejab sinonim dengan bulan Isra' wal Mi'raj. Antara pengajaran terpenting dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Nabi digambarkan dalam peristiwa itu selalu berdampingan dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Berdampingan dengan Jibril alaihissalam dalam apa juga situasi. Di saat Nabi bertanya, Jibril menjawab. Di saat Nabi SAW bertanya dan Jibril menjawab. Perdampingan Jibril dengan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj menunjukkan pentingnya ada seorang guru dalam perjalanan mencari Allah. Orang yang mencari Allah tanpa guru, maka tempanglah perjalanan itu, dikhawatiri tak jumpa Allah. Jumpa lain kah? Ya? Perjalanan mencari Allah mesti didasari dengan rasa, dengan guru. Mesti ada guru. Orang yang cari Allah tanpa guru, dikhawatiri dia tak jumpa guru tu. Dikhawatiri dia tak jumpa jalan bertemu dengan Allah Ta'ala. Hatta Nabi Musa AS juga berjalan mencari Allah dengan berguru dengan Sayyidina Nabi Khidir AS. Ya, Nabi Musa berkata apa? Au amdiya hukuba. Kalau aku tak jumpa Nabi Khidir, aku akan jalan selama-lamanya. Nampak tak? Maksud berjalan selama-lamanya ini adalah arti proses belajar, learning process is a never ending process. When we stop learning, we stop earning. We stop learning, we stop growing. Kalau kita stop belajar, kita tidak akan bercambah. Kita tidak akan moving. Kita tak akan bergerak lah. Jadi asas kepada mencari Allah itu mesti berguru dan berjalan mencari ilmu. Ya? Mesti berguru dan ada ilmu, insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran kepada Siti Maisarah daripada Terengganu. Kak Lin Mazlin daripada bulan Rejab dah, daripada Johor Bahru, masya-Allah. Kepada Kak Liza Haji Hamdan daripada Bandar Tun Hussein On. Baik. Pada minggu lepas kita bercakap terhadap berkenaan dengan tawakal. Lalu kita perbicarakan tentang 4 perkara yang telah Allah takdirkan, tetapkan, iaitu penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah tetapkan tabiat manusia. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan rezeki manusia. Dan Allah Ta'ala juga telah tetapkan ajal manusia. Jadi kita harus menurut apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ini sebahagian daripada hamba-hambanya yang ada laluan masing-masing. Ya, setiap individu itu tak sama laluan dia. Ada orang kahwin umur 20, dapat anak umur 21, bercerai umur 30. Ada orang baru kahwin umur 40 tahun, dapat anak 5, kekal sampai habisnya. Nampak? Masa kawan dia kahwin umur 20, dia termenung je. Manalah jodoh aku tak jumpa. Rupanya jodohnya umur 40 tahun berkahwin, anak 5 bahagia. Yang kawan tadi kahwin umur 20, bercerai umur 30. Ya. Ada orang baru kerja. Umur 21 ataupun 23. Umur 30 jadi CEO. Umur 50 meninggal dunia. Ada orang jadi CEO umur 50. Kekal hidupnya sampai umur 90. Jadi jalan hidup kita ni tak sama. Cuma kita perlu sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rezeki kita tak sama. Kita just on time. Kita tak lambat, kita tak cepat, kita on time. Ada ustaz, untunglah dia ni ustaz, kat muda-muda dah kahwin. Umur 60 dah ada cicit dah ustaz. Dah ada cucu dah. Umur 60 cicit pun dah ada. Dekat nak ada cicit dah. 65 dah ada cicit. Untunglah ada ustaz. Saya ni lambat kahwin. Tak tahu dah dapat sempat jumpa cucu ke tidak. Dia dapat sempat jumpa cucu cicit tu tak kisah. Yang penting cucu cicit itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Antara tafsiran pada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan berbekallah dengan berbekalan takwa. Yang pertama, maksud utama bagi ayat tersebut ialah bekalan untuk negara akhirat, negeri akhirat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman bahawa bekal yang paling baik adalah takwa. Perkara ini bersangkut dengan urusan batin dan maknawi. Ya, bukan berarti harta dunia dan segala-galanya. Baik. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 197, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Takwa ini adalah komponen meningkatkan nilai manusia. Dua orang yang solat. A solat, B solat. Tetapi A solat nilainya rendah. B solat nilainya tinggi. Maka dari sudut pahala, B tinggi. A baca Quran, B baca Quran. A pahalanya rendah, B pahalanya tinggi. Sebab apa? Sebab ada nilai. Baik, apakah nilai yang menyebabkan solat seseorang itu tinggi? Macam ni, dua orang yang datang ke pejabat. A datang pejabat, B datang pejabat. Tetapi A gajinya 3,000, B gajinya 18,000. Jauh banyak tu Ustaz. Kenapa A boleh gaji 3,000, B gaji 18,000? Kerana nilainya berbeza. Apakah yang menyebabkan seseorang itu bernilai tinggi di sisi syarikat? Apa dia? Pertama, orang lama. Kedua, pandai buat kerja. Ketiga, pengalaman. Keempat, ada pengaruh. Kelima, hebatlah, sedang cerita dia hebat. Dia pergi pejabat tu, dia punya idea tu boleh membawa syarikat kepada keuntungan berjuta-juta. Tu gaji 18,000. Kita gaji 3,000. Kita punya keputusan tu tak ada siapa nak kisah. Kalau kita tak ada pun orang tak kisah. Jadi nilai kita rendah. Ayo, orang lama banyak pengalaman ke Aisyah, betul. Ya, betul. Jadi kalau kita buka kedai makan, nasi goreng warung tepi jalan, harganya RM5. RM6 lah. Nasi goreng ada ke RM6? RM5. RM6 lah. Tapi nasi goreng yang sama, kalau kita masuk restoran, kita pergi secret recipe lah. Secret recipe ke mana-mana lah. Chicken rice shop ke nasi ayam tu kan. Kalau nasi ayam di bawah pokok, mungkin RM5 dapat. RM6 lah, RM6. RM7 lah, RM7. Tapi chicken rice shop ni punya nasi ayam, mau RM12. Padahal nasi ayam yang sama. Sebab apa? Kalau kita makan dalam restoran, dalam kedai yang ada aircon, ada meja cantik, ada pelayan, harga dia mahal. Sebab ada nilai yang berbeza. Memanglah makanan tu kenyang sama kenyang. Kalau kita nak makan nak kenyang saja, makan kat warung lah. Tapi kalau kita nak dapat environment, kita nak dapat suasana yang conducive, kita nak dapat suasana yang sejuk, kita pergi makan dalam restoran sejuk. Jadi setiap perkara itu kita akan dapat ataupun kita bayar lebih sebab nilainya. Ada muzik pula, ada lagu macam Casablanca kan, Casablanca pula. Apalah lagu-lagu yang menyebabkan kita seronok makan sembang sejuk aircon. Dia punya feeling tu, the kind that feeling tu, we need to pay that feeling. Itulah harganya. Itulah nilai makan. Beza kalau kita makan tepi longkang. Ada orang suka makan tepi longkang. Dia makan cendol dengan pasembok, kan, cendol dengan rojak mamak, dia suka makan tepi longkang. Dia kata bau longkang tu, bau dia itulah yang menyebabkan aroma sedap makan rojak tu. Aduhai. Kan, dekat Kuala Lumpur, tempat lain pun samalah kan, ada kedai mamak kan, dia buka meja dia ada motor, dia ada cermin tu, motor roda 3 tu. Dia letaklah kaca rojak. Lepas tu ada cendol. Ada pasang kerusi, rojak RM5, cendol RM3. Ada orang hargai benda tu. Itu tak boleh dibeli mana-mana Ustaz. Makan cendol dan makan rojak bawah pokok ketapang, itu paling marvelous sekali. Elok daun pokok ketapang pun jatuh. Feeling tu mahal tu. Tapi harga dia tak samalah. Kalau kat warung lagi mahal. Pasal aneh tu dia tak gunakan harga pun. Dia duduk parking situ je. Jadi ala kulli hal itu dipanggil duniawi. Kalau kita solat pun sama.
Lebih suka santai-santai bila hujan berterabur. Kalau hujan memang kelang kabut lah. Baik. Makan saya pun sendiri kalau travelling, kalau nampak cendol tepi jalan bawah pokok, memang berhenti punya. Sedap tak sedap nombor 2. The feeling is so expensive. Makan sambil santai bawah pokok ketapang paling best. Itulah tu. Itu masalah tu. Ada kawan saya cakap, kau betul makan situ. Dia basuh tangan ke tidak lah. Macam mana dia basuh tangan? Semua macam tak kisah bro. Yang penting aku tahu apa dah terhidang, makan je. Itu kenangan lah, kenangan. Dulu saya masa kerja, memang jumpa kok ketapang tengok ada cendol, memang singgah lah. Baik, jadi sama juga ibadah. Bila kita ibadah, solat sebagai contoh. Solat, B solat. Tapi tak ada khusyuk, B khusyuk. Santai-santai. Disebabkan khusyuk itu, maka harganya mahal. Sama juga dengan B baca Quran, A baca Quran. B baca Quran penuh dengan kefahaman, penuh dengan tadaburnya, penuh dengan tajwid dan teranumnya. A baca Quran tak faham, tak ada tadabur, tak ada tajwid, baca ikut dan langgar semua makhraj huruf. Sebab tu tuan-tuan puan kena belajar makhraj huruf tau. Ada orang, saya buka Quran, kedas Quran, ada orang salah sebut ta. Ta ni dia bukan bocor banyak. Fi zulumat. Ada yang baca sampai bocor, itu tu ambil makhraj huruf sin. Ta ni dia tak boleh hembus udara sebelum kita buka mulut, sebelum kita buka lidah. Kan fi zulumat. Tahan nafas dulu baru buka. Jadi bunyi itu hanyalah sekadar bunyi lepasan lidah daripada gigi je. Fi zulumat. Gitu. Ada yang baca fi zulumat. Dia lepaskan nafas tu dia lalu pada lidah tu, maka dia dah jadi makhraj huruf sin. Sin. Makhraj huruf sin tu huruf safi dia fi zulumat. Ada yang baca sampai macam tu huruf ta. Salah jadi beza orang yang mutqin dalam ilmu tajwid ni, kita boleh tengok pada huruf ta dia. Fi zulumat. Fi zulumat. Tak boleh lah. Kalau ada tak bunyi langsung pun tak kena juga. Jadi makhraj huruf ta dia menyentuh gigi atas. Selepas udara berhenti, baru dia tarik gigi tu. Baru dia tarik lidah. Baru dia lepaskan sentuhan lidah di gigi. Fi zulumat. Dia hanya tarik lidah tu je. Tarik lidah tu je berbunyi. Ta. Tapi ada tss. Itu dari sudut bacaan Quran. Sifat huruf Quran. Sifat huruf ta. Banyak lagi sifat-sifat huruf. Jadi bacaan Quran yang menepati kriteria bacaan Rasulullah SAW, sudah pastilah pahalanya lebih tinggi berbanding dengan orang yang baca Quran langgar semua hukum tajwid. Nampak? Jadi sama juga manusia. Nilai takwa ni ada 4. Nilai takwa ni ada 4. Tolong tulis. Yang pertama, nilai takut. Masya Allah. Terima kasih pada Kak Ju hadir, pada Mua, kepada semua yang hadir. Masya Allah. Belajar tajwid. Masya Allah. Kena belajar makhraj huruf. Baik, nilai takwa ada 4. Yang pertama, nilai takut. Orang yang ada nilai takut, maka nilainya tinggi, takwanya tinggi, berbanding orang yang tak ada nilai takut. Dalam hidup kita ni, takwa itu ada watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Takwa ini akan diukur dengan rasa takut. Ada rasa takut, takwa tinggi. Tak ada rasa takut, takwa jatuh. Yang kedua, rasa malu. Orang yang ada rasa malu, maka nilai takwanya naik. Orang yang tak ada rasa malu, nilai takwanya jatuh. Malu. Kita malu sebab kita pinjam nikmat orang. Malulah. Bila kita malu, nilai takwa naik. Yang ketiga, nilai ar-raja, nilai harap. Bila kita berharap pada Allah Ta'ala, nilai kita naik. Kalau kita berharap pada makhluk lebih daripada kita berharap kepada Allah Ta'ala, nilai kita jatuh. Takut, malu, harap. Yang keempat, mesti ada rasa haibah ataupun ta'zim. Ada rasa agungnya pada Allah Ta'ala ataupun rasa syukur pada semua nikmat yang Allah bagi. Maka nilai takwa naik. Ada al-khawfu, wal-raja'u, wal-haya'u, wal-ta'zimu ataupun wal-haibah. Takut, malu, harap dan rasa agung, rasa syukur pada Allah Ta'ala di atas semua nikmat yang kita ada. Maka disebabkan 4 benda ni tadilah, nilai kita naik di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ianya adalah komponen takwa.
Itu adalah komponen takwa, maka naik. Jadi kita hari-hari kita fikir, aku ni tak malu dengan Allah Ta'ala rupanya. Aku ni dengan Allah Ta'ala, Allah bagi nikmat punya banyak. Aku boleh minta yang aku tidak hargai nikmat itu. Aku tidak pulangkan dengan syukur pada Allah Ta'ala. Aku ni rupanya tak takut pada Allah, yang aku takut pada manusia. Aku ni rupanya tak malu pada Allah, aku malu pada manusia. Aku ni sebenarnya tak harap pada Allah, aku harap pada makhluk banyak. Aku ni rupanya tak berterima kasih pada Allah dan aku tidak bersyukur pada manusia. Jadi nilai itu mesti diangkat. Dia mesti diangkat, masya-Allah, masya-Allah. Mohon sahabat doakan adik saya Asdana Irfan bin Muhammad Fauzi bermaksud Syekh dapat menjawab peperiksaan STPM betul-betul pada hari, masya-Allah, didoakan ya kepada adik Siti Maisarah dapat menjawab peperiksaan SPM bertutur pada hari ini. Ya, hari ini kita banyak sahabat-sahabat adik-adik kita dia jawab SPM hari ni, SPM bertutur. Dan jadual exam pun dah start dalam minggu ni lah, 16 bulan kan start exam. 16 pula. Ayolah, hari ni dah start lisan. Doakan agar sahabat-sahabat kita, adik-adik sahabat, anak-anak sahabat kita semuanya baik-baik belaka dalam menjawab persoalan SPM. Saya dulu pun SPM juga, jangan risau. Fail ke, lulus ke, gagal ke, insya-Allah jadi manusia. SPM tu sijil pelajaran Malaysia lah. Tapi ada SPM yang lebih berat. Nama dia soalan padang mahsyar. Tu lagi berat, SPM jugalah, tapi risau lagi berat ya. Baik, sambung. Ayat ini berkenaan dengan suatu kaum yang tidak selesa atau senang membawa bekalan ketika hendak menunaikan ibadah haji, kecuali menyadarkan keperluannya kepada orang lain. Dalam perjalanan, mereka suka meminta-minta. Demikian juga hingga tiba di Mekah. Bahkan mereka suka memaksa dan mengganggu orang lain. Akhirnya datang peringatan agar membawa bekalan daripada harta sendiri. Kerana perkara itu adalah lebih baik daripada meminta-minta dan bergantung kepada orang lain. Maka yang disebut watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bawalah bekalan, sesungguhnya bekalan yang terbaik adalah takwa. Ianya sempena apabila rombongan haji, ada satu rombongan ni dia suka menyusahkan orang lain. Dia suruh orang lain bawa dia punya barang. Ada setengah manusia ni dia suka minta tolong sedangkan dia boleh buat. Prinsip hidup kita ni, selagi mana kita mampu buat, kita buat sendiri, jangan minta tolong. Tapi kebanyakan orang dia suka minta tolong sebelum dia buat sendiri. Kan? Tengok pada individu lah. Ada orang tu ustaz, dia ni ustaz boleh buat tapi suka minta tolong. Kita ni patutnya kita kena buat dulu sampai tak boleh baru minta tolong. Tapi ada pula orang dia tak nak minta tolong sampailah apa nak jadi pun dia tak nak minta tolong, nak buat seorang aja. Ada juga gitu. Saya kira saya punya perangai, saya suka perangai saya ni suka buat seorang sampai jadi. Orang lain tak tolong pun tak apa. Itu saya punya perangai lah. Saya suka buat begitu. Daripada kecil mak saya ajar kau buat sampai jadi. Kalau tak jadi, usahalah dan jangan pernah malu pada apa yang telah kita usahakan. Itu pesanan mak saya lah. Jadi saya daripada kecil lagi memang telah diajar untuk hidup seorang-seorang. Masa darjah 1, mak ayah kerja kan. Jadi kita balik rumah seorang-seorang, baju dah bersidai. Saya masuk tu dah ada sikun dah. Masuk, kunci, ambil dalam kasut, buka pintu, lepas tu mandi, lepas mandi baju sekolah agama mak dah gantung sini. Lepas tu kau masuk, kau makan, hidangan makanan mak dah letak atas meja. Hari-hari maksudnya balik rumah tak ada orang. Darjah 1 masuk seorang-seorang, balik sekolah seorang-seorang, macam tu je. Jadi itu adalah didikan daripada mak ayah kita, menyebabkan kita jadi independen. Dan kita tak suka minta tolong dengan orang. Daripada ayat ini, orang tu nak pergi haji. Bila nak pergi haji, dia minta tolong orang yang pikul banyak barang. Sedangkan dia boleh pikul. Maka turunlah ayat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bawalah bekalan sendiri. Dan sesungguhnya bawa bekalan itu, bekalan yang terbaik adalah takwa. Maka itulah jawapan dia. Itu adalah pandangan oleh Imam Ghazali. Baik. Jadi kita wajib bergantung kepada Allah. Isunya sekarang kita kena bergantung kepada Allah Ta'ala. Bertawakal kepada Allah dan mengakui dalam hati bahawa rezeki bagi setiap manusia telah ditetapkan oleh Allah. Kerana Allah berkuasa menghidupkan seseorang dengan bekal atau tanpa sebarang bekal. Seandainya terdapat seseorang yang bertawakal kepada Allah membawa bekal untuk bermusafir, tetapi niatnya untuk bantu sesama muslim dalam perjalanan. Ini kerana apa yang penting dalam keadaan seperti itu bukan membawa atau tidak membawa bekal. Tetapi yang paling penting adalah soal hati
Kepada siapa hatinya bergantung. Janganlah bergantung kepada selain daripada janji dan jaminan Allah. Ramai orang yang membawa bekal ketika bermusafir, tetapi hatinya bersandar, hatinya tetap bersandar kepada Allah Ta'ala dan bukan kepada bekal yang dibawa. Baik, dalam hidup kita ni, kita kena banyak bersandar pada Allah. Kita boleh harap pada makhluk, tapi jangan letakkan harapan tinggilah. Sebab kita tak tahu makhluk ni ataupun orang tu suka kita ke tidak. Kalau dia suka, ya dia suka. Tapi ada orang tak suka. Jadi bila kita tahu orang tak suka, jangan kita rosakkan kita punya nilai. Nilai kita menjadi tinggi bila harapan kita pada Allah semakin tinggi. Jadi kita harap pada Allah sebab Allah je lah yang sebaik-baik perancangan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, manusia merancang, Allah juga merancang. Tapi sayang manusia seringkali berharap kepada makhluk lain untuk merancang, untuk memberikan kepuasan dalam hidupnya. Allah Ta'ala dekat minta pada Allah. Demikian juga sebaliknya, ramai orang tidak membawa bekalan dalam perjalanan tetapi hatinya menoleh kepada bekal dan bukan kepada Allah. Nampak? Bila kita bawa bekal, kita ada cenderung untuk bergantung harap pada bekalan. Bila kita ada ubat, kita letakkan kecenderungan bergantung pada ubat. Bila kita ada pekerjaan, kita rasa kita selamat rezeki kita sebab ada pekerjaan. Itu salah. Ya, itu maksudnya kita bergantung 100% kepada rezeki, kepada makhluk. Sedangkan yang menentukan rezeki adalah Allah, yang menentukan sihat adalah Allah, yang menentukan panjang umur adalah Allah, yang menentukan kebahagiaan adalah Allah. Apa yang Allah bagi itu adalah asbab kepada menyampaikan maksud apa yang kita nak tadi. Jadi jangan sebabkan kita rasa kita kerja, maka kita rasa secure, dan disebabkan kita rasa selamat, maka kita ambil sambil lewa segala kewajipan yang telah Allah Ta'ala berikan. Dia beza beza orang yang berniaga dengan orang yang orang yang kira makan gaji. Orang yang berniaga ni tawakal dia tinggi pada Allah Ta'ala. Orang yang berniaga, dia boleh buka kedai tanpa dia tahu siapa nak beli barang dia. Tawakalnya tinggi berbanding dengan orang yang makan gaji. Makan gaji ni confirm dah akhir bulan dapat duit. Jadi dia tak kisah kerja siap ke tak siap. Dia punya sombong dekat kaunter tu, dah tutup dah kaunter. Dia tak pernah pandang ini mungkin bawa rezeki aku. Rezeki orang yang makan gaji adalah sihat, anak menjadi, kira cucu berjaya, semua berjaya. Itu adalah nikmat hasil daripada keberkatan kerja yang bersungguh-sungguh untuk mencari keberkatan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi susah orang makan gaji ni dia nak syukur pada Allah sebab apa? Sebab dia confirm dah dapat gaji dah akhir bulan. Jadi nilai tawakal tu tak ada. Kurang sikit lah, ada tapi kurang sikit. Berbanding orang berniaga. Orang berniaga ni tawakal dia tinggi pada Allah Ta'ala. Kalau hujan, orang pasar malam habis bungkus. Kalau musim MCO, tak ada siapa nak buat construction dah. Kontraktor semua bungkus gulung tikar. Ini berlaku. Ya? Masya Allah. Perlu kita ketahui bahawa bekal tidak diharamkan. Bahkan dibolehkan. Tetapi yang diharamkan ialah bersandar atau bergantung kepada bekalan itu bukan kepada Allah. Kebergantungan kita kepada Allah itulah perlu didominasikan. Mesti dominan berbanding makhluk yang kita harapkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang Maha Hidup yang tidak mati. Surah Furqan ayat ke-58. Dengan bekalan itu bukan berarti Rasulullah SAW menentang firman Allah Ta'ala. Rasulullah SAW juga tidak bergantung kepada bekalan yang dibawanya. Melainkan tetap hanya kepada Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW tidak mahu kunci pembuka seluruh bumi untuk membuka gudang yang diserahkan kepada baginda. Jadi yang jadi masalah di sini ialah niat dalam membawa bekalan itu. Jika ada pertanyaan mana yang lebih baik membawa bekal ataupun tidak, perkara itu bergantung pada keadaan. Jika dia seorang pemimpin yang mempunyai banyak pengikut dan berniat untuk memberi contoh tauladan kepada pengikutnya, bahawa membawa bekalan adalah dibolehkan atau dengan niat untuk menolong orang miskin di tengah jalan, maka membawa bekalan adalah dibolehkan. Tetapi jika dia seorang yang kuat hatinya dan bermusafir seorang diri, serta percaya kepada Allah dan beranggapan bahawa membawa bekalan hanya akan membimbangkan hati, maka seeloknya dia tidak membawa bekalan atau kawan. Begitu. Kita pergi musafir, kita bawa bekalan.
Sekarang ni isu dia kita letak tanggungjawab kebergantungan kita pada bekalan ke kepada Allah. Jadi walaupun kita bawa bekal, tapi itu tidak mengurangkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bekal bawa macam mana pun, kalau ditakdirkan bukan rezeki kita, kita pun tak boleh makan. Mungkin hilang, mungkin ada orang yang perlukan makanan, mungkin jatuh, ataupun macam-macam lah, ataupun basi, rosak makanan tu. Maksudnya rezeki tu bukan milik kita. Dan kalau kita tak bawa bekalan sekalipun, mungkin ada rezeki kita dekat orang lain. Orang ni kata, orang lain ada bawa sandwich lebih, dia bagi kita makan. Syekh, nah sandwich, nak bawa lebih tadi. Terima kasihlah, nak tak bawa makanan, dah hantar bagi ni, terima kasih banyak ya. Dalam rezeki kita, ada rezeki orang. Dalam rezeki orang, ada rezeki kita. Jadi, tawakal pada Allah Ta'ala ni adalah perkara yang sangat tinggi. Berharap pada Allah Ta'ala ni perkara yang sangat tinggi. Dan orang yang letakkan harapannya pada Allah Ta'ala, hidupnya selalu bahagia. Orang yang letakkan harapannya pada Allah Ta'ala, dia tak harap pada makhluk pun. Dia harap pada Allah, hidupnya selalu bahagia. Jadi nak bahagia, haraplah kepada Allah yang empunya kebahagiaan. Baik, insyaAllah kita berhenti di situ. Esok, minggu depan kita akan sambung bahaya-bahaya sampingan daripada bahaya-bahaya utama yang boleh menyebabkan kita jauh tersasar daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan Ustaz sendiri. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Aku lumada tasma'un, aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum. Mewakili barisan EJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan. Jom sama-sama kita kempen sumbangan kuliah subuh, sumbangan dana subuh, sumbangan sedekah subuh di 05012010053038 Bank Islam Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ini, kepada Masjid Atikah, kepada Kak Liza Haji Hamdan, kepada Lin Mazlin, kepada Normala Saleh, kepada Kak Aisyah, kepada Siti Maisarah, semua yang hadir, kepada Ar-Rosmil, kepada Kak Ju. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dunia akhirat. Aku lumadha tasma'un, aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Selamat solat Isyraq. Mewarisi pun boleh, mewakili. Mewarisi kaya sangat saya tu. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan insya-Allah.